Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam siri halal dan sihat ini untuk siri yang seterusnya. Untuk pada kali ini saya akan membincangkan tentang buah anggur dan juga buah kismis sikit. Buah anggur dan juga buah kismis ya, sebab kismis datang juga daripada buah anggur ya. Jadi buah anggur ni kebiasaannya rumah-rumah orang-orang yang berada sebagainya ada buah anggur kan. Ada anggur hijau, ada anggur merah, ada yang anggur kehitaman sebagainya. So dia akan memberikan juga tenaga kepada orang yang memakannya, memberikan sumber tenaga kepada fizikal kita, fizikal dan juga mental. Sama juga seperti biji kismis ini yang banyak juga digunakan oleh chef-chef kita yang nak buat masakan dan juga sebagai suplemen kecerdasan minda sebagainya. Banyak orang yang duk jual buah kismis ni ya. Baik, kalau kita rujuk dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 67. Surah An-Nahl ayat 67 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min thamaratin nakhil wal a'nabi tantakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Daripada buah tamar dan anggur jualah kamu menjadikan minuman yang mabuk dan rezeki, yakni makanan dan juga minuman yang baik, yakni yang halal daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya. Baik, di sini Allah sebutkan buah tamar dulu. Sebelum ini kita telah bincang bab buah tamar dan juga anggur. Dan juga Allah sebutkan di sini menjadikan minuman yang mabuk, satu yang haram, dan juga yang keduanya memberikan rezeki yang halal. Mabuk haram dan juga rezeki yang halal. So buah anggur ni dia boleh jadi halal, dia boleh jadi haram. Jadi kalau kita dikaitkan dengan buah anggur ni, biasa banyak yang dikaitkan dengan arak lah kan, yang nak buat arak. Jadi kalau ianya asalnya itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang Allah sebutkan dalam Quran ini memang sesuatu yang baik. Sebab tu buah anggur ini kita lihat terdapat 6 ayat tentang Allah menyebutkan buah anggur ni. Boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 99, surah Ar-Ra' ya, ayat 4, ayat 11 dan juga ayat 68 surah An-Nahl serta ayat 32 surah Al-Kahfi, yang mana Allah sebutkan dalam bentuk sama ada Allah sebutkan sebagai a'nab atau juga inab. Maknanya kalau a'nab itu dalam bentuk jamak ya. Bila Allah sebutkan dalam bentuk jamak ni, ini a'nab, maknanya dia berkisar tentang buah anggur yang menjadi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya di muka bumi, maknanya di dunia. Untuk dimanfaatkan oleh kita. Bila Allah sebutkan dalam bentuk mufrad, maknanya single ya, ia menggambarkan tentang anugerah Allah kepada penghuni syurga. Maknanya dalam hal ini buah anggur ini adalah makanan kepada ahli syurga. Makanan kepada ahli syurga ya. Yang tu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi yang saya nak cuba kongsikan dalam hal ini, dia boleh jadi halal, dia boleh jadi haram. Halal bila kita makan begitu, dan juga dalam hal yang dikaitkan juga haram kerana memabukkan ya. Dan juga termasuk jugalah dalam hal ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW juga kaitkan bila anggur ni dikaitkan dengan sesuatu yang disebut sebagai buah yang diperah, dan juga khamar ini buah yang diperah ya. Satu ketika bila diriwayatkan dari Ibnu Umar, apabila Umar tengah berdiri di atas mimbar, Sayyidina Umar Al-Khattab berdiri di atas mimbar, lalu beliau terus sebutkan seterusnya pengharaman arak telah turun yang berasal dari 5 jenis: anggur, tamar, madu, gandum dan juga barley. Arak ialah minuman yang memabukkan. Arak ialah minuman yang memabukkan. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. So nak sebutkan dalam hal ini bila buah anggur ini yang disebutkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dia dikaitkan dengan minuman yang memabukkan.
Dan sebab tu dalam hal ini kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab sebutkan ada juga anggur, tamar, madu, gandum juga bali. Sebab sebenarnya memang tamar mula juga boleh dibuat arak, bali juga boleh dibuat arak, madu juga boleh dibuat arak sebagainya. Yang tu saya akan kongsikan untuk siri-siri yang akan datang bagaimana arak ni diproses daripada buah-buah. Cuma fuqaha sebutkan bila dibuat daripada anggur disebut sebagai khamar. Kalau selain daripada anggur disebut sebagai nabis. Ya, tapi kedua-duanya adalah memberikan apa yang disebut sebagai memabukkan arak, ya. Baik, sebab tu dalam hal ini arak memang cukup glamour, cukup dipandang sebagai satu yang elit ketika zaman jahiliah dulu. Sebab tu orang-orang Arab jahiliah melakopkan, menyebutkan arak ni sebagai al-karam, yang sesuatu yang dimuliakan, sehingga datangnya Rasulullah SAW menegah daripada menggunakan menyamakan arak ni sebagai sesuatu yang memuliakan. Sebab tu baginda bersabda, la tusammul inabi al-karam, ya, janganlah kamu menamakan anggur itu sebagai al-karm, ini sesuatu yang memuliakan. Fa innal karma, sesungguhnya yang mulia itu ar-rajulun muslim, orang lelaki. Maknanya bukan lelaki, maknanya lelaki yang muslim, dikaitkan sebagai kemuliaan. Baik. So sebab tu juga dalam ayat-ayat yang lain juga Allah sebutkan inna lil muttaqina mafadha hadaiqa wa anab. Dalam surah An-Naba ayat 31 hingga 32 Allah sebutkan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tempat kemenangan, yakni syurga dan bebas dari neraka, ialah taman-taman yang mempunyai sungai serta pokok yang berbuah lebat dan anggur. Sebab tu anggur ini adalah makanan ahli syurga. Ya, sebab itulah buah-buahan banyak Allah gambarkan keindahan dalam syurga itu dengan fawaqih, dengan pokok-pokoknya, dengan sungai yang mengalir padanya. Termasuklah apa yang kita bincangkanlah buah anggur itu. Buah anggur adalah makanan ahli syurga. Sebab tu yang kita bincang selama ni semuanya adalah makanan-makanan untuk yang dimakan oleh kita lah, sebagai ahli syurga, ya. Baik. Kalau kita lihat juga sikit tentang sejarah, kan, tentang sejarah ni, kalau kita lihat memang anggur banyak dikaitkan dengan wine, dengan arak, ya. Kalau kita lihat spesies anggur ni banyak dikaitkan dengan arak, ya. Baik, apakah manfaatnya buah anggur ni? Ketika anggur masak sepenuhnya, anggur akan mempunyai ejen antioksidan yang tinggi. Anggur yang masak adalah anggur yang berisi juga, yang tidak mempunyai kerutan. Kalau kata kita nak membeli yang benar-benar masak, pastikan maknanya kulit tu kena tegang lah, ya. Kalau kulit itu agak kedut sikit, maknanya dia kurang lagi masak, ya. Kurang lagi masak. Baik. Bagaimana pula dengan kismis, ya? Kismis yang kecil-kecil tu, kan, yang banyak kita belikan. Dan juga kismis biasanya dibuat dalam masakan, termasuk juga lah orang memberikan hadiah kismis. Ada juga kismis yang dibacakan dengan pelbagai ayat-ayat Quran pun juga ada juga, kan. Jadi kismis ini juga banyak memberikan tenaga. Juga kismis ini ada yang kismis yang gelap, ada kismis yang kekuningan, ada kismis kecil. Kalau kita lihat dari sudut kismis ni memang banyak dia punya jenis-jenisnya. Juga kismis juga boleh melawan bakteria, boleh menerangkan hati kita, boleh mengurangkan stres, juga boleh membantu merawat penyakit anemia, juga membantu perawat masalah pelupa. Sebab tu kalau kita lihat pusat-pusat tahfiz banyak diedarkan buah kismis ini. Maknanya elok untuk kita nak makan buah kismis itu, selain daripada kesihatan-kesihatan yang lain yang banyak disebutkan juga, ya. So dalam hal ini maknanya makanlah buah anggur dan juga buah kismis ini. Buah anggur adalah yang Allah sebutkan khusus yang akan dimakan oleh ahli syurga. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.